Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan mengenai perlunya mengambil iktibar serta pengajaran dari insiden nasi bangas dan berulat dan roti yang berkulat semasa istiadat perarakan pengantin diraja. Bertitah pada mesyuarat khas Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja, Baginda juga mengingatkan agar majlis atau acara besar negara yang dikendalikan sentiasa memikirkan setiap pelan perancangan secara terperinci. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan mengenai perlunya mengambil iktibar serta pengajaran dari insiden nasi bangas dan berulat dan roti yang berkulan yang disajikan kepada penuntut sekolah dan penjawat awam semasa istiadat perarakan pengantin diraja bagi Paduka Nanda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dengan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam. Tegas Baginda, perkara itu amatlah mendukacitakan, lebih-lebih lagi apabila para netizen menggunakan media sosial untuk melemparkan kata-kata cemuhan serta berunsur hasutan. Baginda juga bertitah mengingatkan kepada semua jawatan kuasa yang mengendalikan majlis ataupun acara-acara besar negara agar sentiasa memikirkan setiap pelan perancangan secara terperinci dari awal majlis hingga ke hujung majlis selesai dan bersurai. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengingatkan demikian semasa berangkat mempengerusikan mesyuarat khas bersama jawatan kuasa tertinggi dan jawatan kuasa kerja Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja 2024 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya jua istiadat perkahwinan diraja bagi Paduka Anak anda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dengan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam telah pun selamat dan sempurna diadakan. Beta mengambil maklum bahawa pihak jawatan kuasa di peringkat tertinggi dan jawatan kuasa kerja, para penuntut sekolah dan tenaga pengajar di setiap peringkat pendidikan serta para penjawat awam yang terlibat telah berusaha dalam memberikan komitmen yang tinggi untuk sama-sama memastikan istiadat tersebut, terutama istiadat perarakan pengantin diraja, dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dalam pada itu, beta sekali lagi ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih di atas segala usaha dan penat lelah yang telah disumbangkan, dan beta berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas segala kebaikan-kebaikan tersebut dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Namun begitu, beta amat terkejut apabila mendengar adanya keriuhan berhubung isu nasi bangas dan berulat dan roti yang berkulat yang disajikan kepada penuntut sekolah dan penjawat awam. Beta terpanggil untuk mengadakan perjumpaan ini kerana sehingga kini masih terdapat segelintir orang ramai yang memperkatakan tentang insiden nasi bangas dan berulat. Beta sangat memahami kekesalan serta keriuhan orang ramai
khususnya daripada kalangan ibu bapa. Sudah tentu tidak sesiapa pun yang mahu anak-anak mereka makan makanan bangas. Alhamdulillah, Allah Maha Kasih kepada kanak-kanak dengan memberikan kepada mereka hidayat, petunjuk supaya jangan makan nasi yang bangas. Sekiranya semua mereka itu makan, nescaya sekaliannya akan mengalami keracunan dan beramai-ramai dibawa ke hospital. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah, penyediaan makanan yang dibuat sehari lebih awal untuk bekalan keesokan harinya boleh mendatangkan mudarat dari segi kesihatan. Beta menilai tidak cukup dengan hanya jawapan tiada penuntut yang dilaporkan mengalami keracunan makanan. Tetapi seharusnya yang wajib ditekankan ialah sama ada semua yang terlibat telah mendapat bahagian makanan mereka dengan sempurna. Apa yang sangat mendukacitakan ialah perkara ini dialami oleh penuntut-penuntut sekolah yang tidak berdaya untuk mencari alternatif sendiri berbanding penjawat awam. Beta yakin siapapun dapat menjangkakan kenapa nasi tersebut bangas dan berulat, iaitu disebabkan kecuaian sewaktu penyediaannya. Beta difahamkan bahawa terdapat penyediaan makanan yang dibuat sehari lebih awal. Walhal makanan tersebut adalah untuk bekalan keesokan harinya. Bukankah tindakan ini boleh mendatangkan mudarat dari segi kesihatan kepada mereka yang memakannya? Sebilangan pihak sekolah pula dilaporkan telah menyimpan atau meletakkan makanan di tempat yang tidak beratap dan terdedah kepada lalat dan cuaca panas, sehingga makanan berubah rasa dan menjadi bangas. Titah baginda juga menyentuh tindakan para netizen yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan kekesalan sehingga ahli-ahli kerabat diraja turut menerima tempiasan tohmahan mereka. Kejadian ini turut ditularkan di media sosial dan kemudian sengaja diperbesar-besarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Seolah-olah kesemua bekalan makanan yang disediakan oleh syarikat-syarikat pembekal yang dipilih telah didapati dalam keadaan tercemar. Walhal beta difahamkan bahawa ianya hanya melibatkan bekalan oleh 2 syarikat pembakal sahaja. Perkara ini amatlah mendukacitakan. Lebih-lebih lagi apabila terdapat sebilangan kecil orang ramai, khususnya para netizen, telah menggunakan media sosial untuk menyuarakan kekesalan mereka, sehingga ada yang tergamak untuk melemparkan kata-kata cemuhan serta berunsur hasutan dan secara lantang membidas ketidakcekapan pihak jawatan kuasa tertinggi. Urustia dan jawatan kuasa kerja, malah ahli-ahli kerabat diraja juga turut menerima tampiasan tohmahan tersebut. Padahal beta telah memberikan amanah dan kepercayaan yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat agar memastikan semua berjalan lancar, teratur dan sempurna. Namun nasi sudah menjadi bubur, apa yang mesti dibuat sebagai langkah ke hadapan ialah dengan mengambil iktibar
serta pengejaran dari insiden ini. Baginda juga mengingatkan mengenai peri mustahaknya penelitian risiko dibuat terlebih dahulu mengenai kemampuan pihak penyedia makanan. Apakah sepanjang perancangan bagi membekalkan makanan tersebut dilaksanakan, pihak jawatankuasa turut memikirkan sebarang jangkaan worst case scenario yang mungkin berlaku semasa acara tersebut. Beta juga ingin tahu apakah pihak berkenaan ada sebarang kaedah atau plan alternatif jika jangkaan worst case scenario tersebut berlaku. Beta menilai perlu ada penilaian dan pemerhatian keadaan dan kemampuan syarikat-syarikat pembekal sebelum menetapkan berapa jumlah yang dibenarkan untuk syarikat-syarikat berkenaan menyediakan makanan. Beta dimaklumkan ada syarikat sampai 9,000 lebih dibenarkan untuk mengagihkan tapau. Ada yang 6,000 lebih, ada 5,000 lebih dan 4,000 lebih dan seterusnya. Jumlah-jumlah ini memang besar, maka mesti ditimbang, diteliti terlebih dahulu sebelum meluluskan sebarang jumlah bagi satu-satu syarikat. Timbang dan nilai dahulu keadaan dan kemampuan pihak-pihak yang akan diminta membuat urusan, termasuk bilangan pekerja berapa orang dan juga soal peralatan. Semua ini mesti diteliti dahulu, termasuk lebih mustahak diingat ialah risiko sekiranya pihak penyedia itu tidak mampu dan tidak cukup pengalaman serta peralatan. Ia semua mesti dikenal pasti terlebih dahulu. Pada hemat baginda, langkah-langkah pembaikan masih diperlukan bagi memastikan setiap acara akan berjalan dengan baik dari mula hingga akhir. Acara yang diadakan diketahui adalah merupakan sebuah acara yang berskala besar yang melibatkan jumlah keramaian para penuntut sekolah dan para penjawat awam yang sangat ramai. Jika makanan-makanan tersebut sudah tercemar dan tidak ada alternatif lain, maka bermakna para peserta berada dalam keadaan berlapar. Pada hemat beta, jika sekiranya acara-acara sedemikian memerlukan lebih banyak penyertaan syarikat-syarikat catering atau pembekal makanan di negara ini, maka perkara tersebut boleh sahaja ditawarkan asalkan pihak-pihak yang terlibat dapat menjamin mutu perkhidmatan yang diberikan adalah berkualiti dan yang terbaik. Beta tidak mahu jika perbelanjaan pihak kerajaan yang dikeluarkan ini sebaliknya hanya akan merugikan pihak kerajaan dan lebih-lebih lagi berpotensi untuk mendatangkan kesan buruk kepada mana-mana pihak. Beta tidak ingin memberati atau menuding jari kepada mana-mana pihak. Beta percaya bahawa setiap pihak berkenaan telah cuba melakukan yang terbaik. Namun beta percaya masih ada perkara-perkara yang memerlukan pembaikan dan dibuat kepastian bahawa setiap acara akan berjalan dengan baik dari mula hingga akhir. Apakah jawatankuasa sudah ada postmortem
dibuat berhubung perkara ini. Apakah sudah ada rancangan pembaikan bagi acara-acara lain di masa hadapan? Baginda mengakhiri titah dengan menyarankan agar kajian dan penelitian mendalam dibuat dalam apa jua tindakan atau susun atur rancangan. Menyentuh isu keinderaan. Beta difahamkan penuntut sekolah terpaksa menunggu bas begitu lama. Tetapi bas tidak kunjung tiba. Ke manakah bas-bas itu pergi bersama pemandunya? Ke mana lesapnya bas-bas selepas membawa kanak-kanak ke tempat yang ditentukan? Mengapa bas-bas itu tidak diaturkan untuk menunggu di tempat tertentu bagi kanak-kanak mudah menulusnya setelah selesai perarakan? Jika memang berlaku kesesakan lalu lintas, maka pihak-pihak yang berkenaan harus mencari jalan-jalan alternatif dan bukannya menunggu sehingga kesesakan reda. Bukankah ada jalan yang lain yang boleh digunakan, lebih-lebih lagi mengambil kira perarakan telah pun selesai? Inilah yang beta maksudkan. Setiap perancangan perlu ada perancangan utama, perancangan alternatif dan juga perlu mengambil kira worst case scenario. Beta suka memberi teguran dan saranan kepada semua jawatan kuasa yang mengendalikan majlis ataupun acara-acara besar negara agar sentiasa memikirkan setiap plan-plan perancangan secara terperinci dari awal majlis hingga ke hujung majlis selesai dan bersurai. Apa jua tindakan atau susun atau rancangan sepatutnya dibuat kajian dan penelitian yang mendalam mengenainya. Beta mengalu-alukan sebarang pandangan atau ulasan mengenainya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mempengerusikan mesyuarat khas bersama jawatan kuasa tertinggi dan jawatan kuasa kerja Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja 2024. Mesyuarat berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat bermula dengan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Dengan tema Sembahyang Tiang Ugama, Majlis Sambutan Isra' dan Mi'raj Peringkat Negara bagi tahun 1445 Hijrah akan diadakan Khamis ini di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Bagi memastikan kelancaran majlis itu nanti, pagi tadi diadakan raptai penuh. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis itu nanti persembahan selawat, ceramah khas dan persembahan khas. Majlis sambutan tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Pusat Dakwah Islamiyah dan Unified National Networks UNN.
Seorang wanita warga negara Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu dalam satu majlis pengislaman pagi tadi. Majlis berlangsung di sebuah restoran di daerah Blythe. Allah ilaha illallah. Lian Duhai Lungsot Kastanaris, 34 tahun, memilih nama Islamnya Dayang Siti Nur Aisyah binti Abdullah Kastanaris. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blythe. Sejak awal tahun ini, 7 orang telah memeluk agama Islam di daerah Blythe. Musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat separuh akhir kebangsaan tahun 1445 Hijrah akan diadakan selama 3 hari, iaitu 13, 14 dan 15 Februari di Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan para peserta yang terlibat hendaklah hadir lebih awal pada hari, tarikh dan waktu yang ditetapkan mengikut kategori masing-masing. Pengetahuan dalam latihan kemahiran mengenai hal ehwal penyembelihan binatang ternakan termasuk hukum hakam, adab dan tata tertib penyembelihan mengikut syarak diterapkan semasa kursus penyembelihan 3.0. Kursus yang diadakan untuk kali ketiga itu berakhir pagi tadi dengan majlis penyampaian sijil. Penyampaian sijil kepada 10 peserta kursus disempurnakan oleh Awang Haswandi bin Haji Osman, penolong pengarah Pusat Pembangunan Belia. Sepanjang 3 bulan kursus diadakan, para peserta diberikan penerangan mengenai inovasi yang menambah beberapa elemen dalam modul pembelajaran seperti kaedah pemprosesan daging dengan membuat ujian memasak dan perapan serta kemahiran dalam melapah daging, penyediaan dan pemprosesan daging. Sementara itu, Pusat Pembangunan Belia PPB dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menganjurkan kursus kemahiran asas Braille. Diadakan bagi memberikan latihan dan pendedahan mengenai penggunaan mesin Braille. Kursus diadakan di PPB Kampung Tanah Jambu. 16 peserta mengikuti kursus yang bermula pada 5 Februari lalu hingga 7 Februari ini. Sepanjang kursus, para peserta diberikan penerangan yang disampaikan oleh Awang Jamari bin Dangan, pekerja tingkat 2 Pusat Bahagia. Dengan adanya kursus ini, para peserta akan memperoleh kemahiran asas penggunaan mesin Braille serta melaksanakan aktiviti lapangan di luar kawasan pusat berkenaan bagi mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari. Pesakit-pesakit di Ward 21 dan Ward 22 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha berpindah sementara ke tempat-tempat yang ditetapkan. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, pesakit di Ward 21 dan Ward 22 berpindah sementara ke Ward 1 mulai 5 Februari 2024. Manakala pesakit di Ward 22 akan berpindah sementara ke Ward 2 dan Ward 23 mulai Rabu 7 Februari. Dan bagi pesakit-pesakit di Ward 2 iaitu Coronary Care Unit akan berpindah semula ke tempat asal iaitu di Ward 25 Blok 1 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pada Selasa 6 Februari ini. Penempatan sementara itu adalah bagi kerja-kerja penyelenggaraan unit pendingin hawa di ward-ward berkenaan.